Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, polis buka siasatan isu 3R terhadap Teresa Kwok. Polis akhirnya membuka kertas siasatan terhadap ahli Parlimen Seputih Teresa Kwok berhubung kenyataannya bahawa mewajibkan persijilan halal untuk restoran boleh menjadi beban kepada perniagaan dan memalukan Malaysia. Ketua Polis Negara Nazaruddin Hussein berkata, siasatan 3R, kaum, agama dan raja adalah di bawah Seksyen 298 dan 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan. Nazaruddin di Petik Harian Metro sebagai berkata pemimpin DAP itu juga disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang meliputi penyalahgunaan kemudahan rangkaian. Nazaruddin berkata 5 laporan polis telah dibuat terhadap Kwok. Jabatan Kemajuan Islam JAKIM sebelum ini dilaporkan sedang mempertimbangkan cadangan untuk mewajibkan persijilan halal bagi restoran dan syarikat makanan yang tidak menghidangkan daging babi dan alkohol. Ini mendorong Kwok membantah rancangan itu, mencetuskan kecaman termasuk daripada Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh. Bagaimanapun, Timbalan Pengerusi Majlis Ulama UMNO, Muhammad Khairuddin Aman Razali turut menyifatkan cadangan mewajibkan persijilan halal adalah tidak sesuai untuk restoran dan syarikat milik makanan milik orang Islam. Khairuddin menegaskan umat Islam sudah terikat dengan prinsip agama mengenai halal dan haram, kesucian dan kebersihan. Sementara itu, Nazaruddin hari ini menasihatkan orang ramai supaya tidak mengeluarkan kenyataan yang menimbulkan keresahan atau ketegangan antara kaum. Walaupun kebebasan memberikan pendapat itu diberikan melalui perlembagaan persekutuan, namun terdapat limitasinya, kata beliau. Kenyataan yang bersifat sedemikian juga adalah satu kesalahan yang termaktub di bawah kanun keseksaan, iaitu kenyataan-kenyataan yang mendatangkan khianat awam. Polis juga menyeru semua masyarakat untuk menghayati prinsip rukun negara, katanya. Sementara itu, dalam kenyataan media berasingan, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata, Biro Undang-Undang Parti itu akan menemani Kwok apabila dia disoal siasat oleh polis. Tambahnya, kepimpinan DAP yakin ahli Parlimen Seputih itu tidak melanggar sebarang undang-undang dan hanya menjalankan tugas sebagai ahli parlimen ketika menyatakan pandangannya mengenai dasar kerajaan. Saudara, isu besar kaitan dengan 3R ini haruslah dielakkan di dalam masyarakat berbilang kaum, terutamanya di Malaysia. Kita mahu menjaga keamanan, kestabilan politik yang sudah wujud sekarang ini. Kita tidak perlu menggunakan isu-isu yang panas seperti ini. Lebih baik diam daripada menimbulkan kekecewaan, kata beberapa netizen, termasuklah Akmal Saleh. Akmal Saleh kata, kalau kamu tidak tahu tentang agama kami, lebih baik diam, kata Akmal Saleh, menyelar tindakan Teresa Kwok. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kontroversi sijil halal, Teresa Kwok akhirnya ditegur oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kenyataan ahli Parlimen Seputih Teresa Kwok dalam isu persijilan halal tidak mewakili pendirian Pakatan Harapan PH, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, kenyataan naib pengerusi DAP itu antara lain mencetuskan kontroversi yang tidak relevan kepada masyarakat di negara ini. Beliau yang juga Menteri Kewangan juga menasihati mana-mana pemimpin politik untuk mengemukakan sebarang cadangan atau kebimbangan mengenai sesuatu perkara dalam mesyuarat supaya perkara itu boleh diteliti secara menyeluruh. Tak payah jadi begini, kerana ini menimbulkan kontroversi yang tidak relevan dalam masyarakat kita, kata Anwar Ibrahim. Ada masalah peraturan perlu supaya umat Islam tidak was-was.
Namun kalau dia, Teresa, rasakan peraturan itu tidak diperlukan di kawasan tertentu, bincanglah secara elok. Katanya ketika merasmikan kawasan rehat dan rawat RNR Seremban arah selatan di sini hari ini. Turut hadir Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantan Linggi, Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Maslan, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Amiduddin Harun. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim, Pengerusi Lembaga Lebuh Raya Datuk Seri Hasni Mohamed, Pengerusi Plus Malaysia Berhad Datuk Muhammad Nasir Abdul Latif. Kemarin, Teresa dipetik berkata pelaksanaan persijilan halal seharusnya bersifat sukarela bagi membolehkan pengusaha membuat keputusan berdasarkan permintaan pasaran bukan secara paksa. Ahli Parlimen DAP itu berkata cadangan mewajibkan restoran dan syarikat makanan memiliki sijil halal hanya akan menambah kesukaran operasi perniagaan dan beban kepada perniagaan kecil. Ini kerana Teresa mendakwa pengenalan persijilan halal secara wajib akan menambahkan kos pentadbiran. Khamis lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar berkata, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengkaji cadangan untuk mewajibkan restoran dan syarikat makanan memiliki sijil halal. Kenyataan Teresa itu mendapat kecaman daripada pelbagai pihak, termasuk pemimpin UMNO, Pembangkang dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, termasuk Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Sementara itu, Anwar yang juga pengurusi PH berkata, Teresa tidak sewajarnya mengeluarkan sebarang pernyataan yang disifatkan tidak membantu untuk menjernihkan keadaan. Kalau dia mahu mewakili beberapa pihak tidak mengapa, tetapi tidak perlu buat kenyataan sedemikian secara terbuka, kerana ia tidak membantu untuk menjernihkan keadaan, katanya. Kita kena jaga sentimen Muslim dan bukan Islam. Cara dia adalah runding secara elok dahulu, bukan tunjuk kehebatan masing-masing, kata Anwar Ibrahim. Negara kita sudah dalam keadaan baik sekarang. Politik sudah pulih. Politik sudah stabil. Penghargaan dunia baik. Ekonomi naik. Justru perlu ada perkara ini untuk merosakkan tidak perlu ada perkara seperti ini untuk merosakkan keharmonian dan kesejahteraan negara, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akmal Saleh sekali lagi menimbulkan kontroversi besar, bahkan telah menjawab kontroversi besar. Perdebatan berkait dengan isu sijil halal kini menjadi lebih panas. Ditambah lagi dengan kemunculan penjelasan ataupun kenyataan Akmal Saleh sekali lagi. Biasalah, seperti yang kita tahu, Akmal Saleh memang agak allergic dengan DAP. Akmal Saleh kata, saya minta kerajaan sediakan logo non-halal tampal pada dahi Teresa. Begitu marahnya Akmal Saleh berkait dengan isu sijil halal yang telah diulas oleh Teresa baru-baru ini. Sehingga Akmal Saleh minta kerajaan sediakan logo non-halal dan tampal pada dahi Teresa. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh menyelar naib pengerusi DAP Teresa Kok kerana mempersoal cadangan mewajibkan restoran dan syarikat makanan yang tidak menyajikan daging babi dan alkohol mendapatkan persijilan halal. Menyifatkan ahli parlimen seputih itu sebagai nyonya tua, Akmal berkata Teresa tidak sepatutnya mencampuri urusan agama Islam berkaitan persijilan halal. Kata Akmal Saleh, pertama saya nak bagi tahu pada nyonya tua ini, sijil halal ini bukan sahaja arak dan babi,
Tapi sijil halal ini merangkumi bagaimana dia peniaga nak sediakan makanan, bagaimana sumber perniagaan itu dapat. Jadi ini adalah aturan yang telah ditetapkan, dan saya nak bagi tahu juga Nyonya Tua ini bahawa sijil halal ini dulu berbulan-bulan nak dapat. Hari ini kita dah pendekkan kepada 23 hari saja dah boleh dapat sijil halal. Jadi apa masalah kamu dengan sijil halal ini, katanya dalam satu rakaman video yang dimuat naik di TikTok. Kemarin Teresa berkata cadangan itu berpotensi menambah beban kepada perniagaan, termasuk melibatkan ribuan pengusaha restoran Melayu. Ini susulan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Anaim Mokhtar Khamis lalu yang memaklumkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sedang mengkaji cadangan itu. Teresa berkata, langkah itu juga bertentangan dengan semangat kepelbagaian budaya selain mungkin menjadikan Malaysia sebagai bahan ejekan di luar negara. Menurut ahli parlimen dari DAP itu, persijilan halal sepatutnya bersifat sukarela dan membolehkan pengusaha membuat keputusan berdasarkan permintaan pasaran. Pandangan Teresa bagaimanapun mendapat kecaman daripada pelbagai pihak, termasuk pemimpin Bersatu dan Amanah yang meminta dia menarik balik kenyataan itu. Mengulas lanjut, Akmal yang juga Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka turut menyangkal dakwaan Teresa bahawa langkah mewajibkan persijilan halal sebagai memalukan negara. Sebaliknya, dakwa Akmal Teresa yang sebenarnya telah memalukan negara ini dengan tidak berhenti-henti mengganggu-gugat keharmonian. Kalau kamu tak suka, dia tak melibatkan kamu pun. Dan yang sebenarnya memalukan negara ini adalah ada ahli parlimen seperti kamu, wahai Nyonya Tua, yang tak habis-habis mengganggu-gugat keharmonian negara, katanya. Kalau kamu tak tahu tentang agama kami, jangan cakap. Kamu diam lebih elok, dan saya minta juga kepada kerajaan sediakan satu logo non-halal tampal dekat dahi Nyonya Tua ini, tambah Akmal Saleh lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kes Saman Mahathir, dia jual kedaulatan negara, kata Puad Zarkasi. Ini satu isu yang memang panas. Apa yang menyebabkan Puad Zarkasi sehingga menyebut Saman Mahathir dia jual kedaulatan negara? Sejak akhir-akhir ini, Tun Mahathir Mohamad bukan makin tenang hidupnya, bahkan makin susah. Dia menghadapi pelbagai saman dan sedang pula ulang-alik ke mahkamah. Ini memang benar-benar di luar jangkaan rakyat Malaysia. Ada yang kata Tun Mahathir berehatlah dengan usia yang menjengkau 100 tahun. Kata netizen, sudahlah Tun Mahathir, berehatlah. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Puad Zarkasi mahu kerajaan menyaman pihak yang bertanggungjawab menjual kedaulatan negara dalam tuntutan Malaysia ke atas Pulau Batu Putih yang jatuh ke tangan Singapura. Beliau tidak menamakan pihak tersebut, tetapi memberi bayangan bahawa individu tersebut ialah mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mahathir merupakan Perdana Menteri ketika Malaysia mengambil keputusan untuk tidak merayu keputusan dalam kes tuntutan pulau tersebut. Beliau turut mengaitkan individu tersebut dengan syarikat milik 4 kerajaan negeri iaitu SG4. Umum mengetahui bahawa Dr. Mahathir merupakan penasihat kepada SG4. Justru, kita tunggu pembentangan laporan Batu Putih di Parlimen. Benar, kita tidak akan dapat balik wilayah itu, kata Puad Zarkasi. Tetapi mesti ada individu yang dipertanggungjawabkan kerana jual kedaulatan negara. Dia mesti disaman. Jangan nanti SG4 juga terjual, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Terdahulu Puad mengucapkan tahniah kepada Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi
Datuk Azalina Othman Said atas kejayaan Malaysia dalam kes tuntutan Sulu. Tahniah Azalina and the team kerana Malaysia menang kes tuntutan Sulu. Mahkamah Agung Belanda menolak rayuan kumpulan Sulu, kata beliau. Ini kemenangan muktamad. Kita juga menang di Mahkamah Luxembourg, Mahkamah Rayuan Hague Belanda, Mahkamah Rayuan Paris di Prancis dan juga di Mahkamah Sepanyol. Gagallah usaha kumpulan Sulu untuk merampas aset 62.59 bilion ringgit. Bahkan penimbang tara Dr. Gonzalo Stampa kena penjara 6 bulan. Ia bukan kerja mudah. Tahniah kepada PMX kerana tegas pertahan kedaulatan negara, kata Puad Zarkasi. Saudara-saudara sekalian, bercakap tentang isu kedaulatan negara, ini bukan satu perkara yang enteng, yang ringan, yang boleh diambil mudah oleh sesiapa pun, termasuk pemimpin kerajaan maupun pembangkang. Seperti yang Puad tegaskan, perlu ada dipertanggungjawabkan dengan kehilangan wilayah Malaysia terhadap Singapura tersebut. Sejauh mana anda bersetuju dengan cadangan daripada Puad Zarkasi ini, iaitu orang yang terkait dengan kes tersebut perlulah disaman. Jangan sampai SG4 pula yang tergadai, kata beliau. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Belum pun penamaan calon, Anwar Musa sudah yakin Barisan Nasional akan menang besar di Dun Mahkota. Hari penamaan calon PRK Mahkota belum tiba lagi, tetapi ahli jawatan kuasa PAS Pusat Tan Sri Anwar Musa sudah pun meramalkan kemenangan BN di kerusi Dewan Undangan Negeri Johor tersebut. Majoriti BN dalam PRK kali ini pastinya melebihi 20,000 undi dan ia manifestasi kejayaan jajaran baru mereka bersama Kerajaan Perpaduan, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Ramalan beliau adalah berdasarkan keputusan pilihan raya negeri Johor yang lalu dan jajaran politik yang menjadikan Dewan Undangan Negeri Mahkota kubu terkuat BNPH Johor. Keputusan PRN Johor yang lepas menunjukkan BN beroleh lebih 16,000 undi, manakala PH beroleh lebih dari 11,000 undi. Jumlah undi BNPH Madani sudah ada hampir 28,000 undi. Ini menjadikan mahkota kubu terkuat BNPH Madani di Johor. Beliau turut menjangkakan majoriti yang diperoleh oleh BN melebihi 30,000 undi. Apalagi dalam PRK, dengan segala jentera kerajaan pusat dan kerajaan negeri yang sudah pun dikerahkan bekerja untuk tim perpaduan Madani, dijangkakan BN dengan mudah menambah undi mereka seperti di negeri, mungkin melebihi 30,000 undi. PH atau PN bermodalkan hanya 7,000 undi sahaja di PRN lalu. Lebih 20,000 undi lebih rendah dari undi diperoleh BNPH, kata Anwar Musa. Semalam BN menamakan Ketua Pemuda UMNO bahagian Keluang, Syed Hussein Syed Abdullah sebagai calon. PRK Dun Mahkota pada 28 September ini. Penamaan calon dan pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 14 dan 24 September ini. Kerusi ini akan ditandingi oleh calon bersatu bagi pihak PN. Saudara, adakah ramalan seperti ini yang menyebabkan PAS telah pun berkompromi untuk menyerahkan kerusi itu kepada Parti Bersatu?
yang mana menurut seorang ahli politik dan penganalisis politik, dia kata silap-silap hari bulan bersatu menjadi kambing hitam dalam pertembungan di Dun Mahkota. Hal ini kerana PAS tidak berani meletakkan calon di sana. Ada yang mengatakan PAS sudah dapat meramal kekalahan teruk. Jadi diletakkanlah Parti Bersatu kerana nanti Parti Bersatu yang mungkin akan menjadi kambing hitam, kata penganalisis itu atau kata pemimpin politik tersebut. Sejauh mana kebenarannya? Ada sedikit kebenarannya apabila termasuk Anwar Musa pun meramalkan bahawa BN akan menang di kawasan tersebut. Persoalannya ialah adakah kalau PAS yang bertanding di sana akan beroleh kemenangan? Tepuk dada, tanya selera. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan pengakuan dan juga penerangan daripada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10. Anwar Ibrahim kata, tiada siapa saya nak dengki. Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan pihak tertentu. Kononnya, perasaan dendam beliau menjadi punca di sebalik tindakan diambil pihak berkuasa terhadap kes tertentu. Ada netizen yang menyatakan bahawa kalau dah buat salah, jangan salahkan orang lain. Itu nasihat netizen kepada orang-orang tertentu yang telah disiasat mengikut kes-kes tertentu, termasuk kes berkait dengan 3R. Netizen kata dan beberapa pemerhati politik bebas mengatakan bahawa berhati-hati kerana kalau sudah melakukannya, jangan pula nak salahkan orang lain. Malah Perdana Menteri juga menegaskan kerajaan tidak sesekali mencampuri urusan siasatan dilakukan pihak berkuasa, apatah lagi mempengaruhi tindakan yang diambil. Sebaliknya, beliau berkata, sesiapa sekalipun yang berdepan kes jenayah, maka terpulanglah kepada pihak berkuasa, khususnya polis Diraja Malaysia PDRM, untuk menyiasat atau mengambil tindakan. Setiap minggu ada saja kisah skandal baharu. Ada orang kata kerana Anwar berdendam. Itu tak betul, kata Anwar Ibrahim. Kita kena hentikan amalan kepimpinan yang guna kuasa untuk cari kekayaan peribadi, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, apa yang memang mengejutkan kita semua ialah sejak belakangan ini ada banyak sekali skandal-skandal baru yang mula timbul. Skandal yang telah lama mula keluar. Ada benda yang sudah lama berlaku, tiba-tiba pula kita tahu. Dan sebenarnya itu patut kita sokong. Kerana perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada negara khususnya perlulah segera diadili sebaik-baiknya. Kata Anwar Ibrahim lagi, saya harap betul-betul perkara ini difahami. Orang pesana, iaitu pembangkang, dia tak kira. Saya tak kira, kata Anwar Ibrahim, siapa dalam soal penyiasatan. Ketua-ketua polis ada di sini. Siapa salah, ada kes curi motorkah, merompakkah, itu kerja polis. Polis tak tanya saya untuk siasat. Sama juga dengan kes lain, termasuk dalam kes yang besar, kata Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera Peringkat Kebangsaan 2024 dan Pelancaran Dasar Literasi Kesihatan Kebangsaan serta kempen perangi gula di Pantai Batu Satu di sini hari ini. Turut hadir Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Zafir Ibrahim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan amalan tidak betul dilakukan mana-mana pihak perlu diperbetulkan untuk mengelak rakyat yang akhirnya menerima nasib. Sebagai contoh, katanya, kes pihak tertentu yang enggan membayar cukai atau mengisytiharkan harta.
Orang kumpul berpuluh-puluh bilion tapi tak mau bayar cukai, tak mau istiarkan harta. Untuk apa kita kutip dana dari mereka? Untuk bayar bidang pendidikan, hospital, kesihatan. Kalau tak betulkan keadaan, beginilah amalannya. Negeri kaya tapi rakyat tak terbela, katanya. Ini bila ada siasatan, orang kata Anwar dengki. Nak dengki apa? Tiada siapa saya nak dengki, kata Anwar Ibrahim. Ia berkaitan soal menguruskan kewangan, dan jika belanjanya 200 juta, maka 200 juta ringgitlah atau 1 bilion ringgitlah projek hospital, sedangkan kos sebenarnya 800 juta atau hospital tak siap. Semua ini kena fikirkan, tegas Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye.